Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 ingin membentangkan pengaruh LGBT di Malaysia. Pengenalan, apa itu LGBT? Ia merupakan satu komuniti yang terdiri daripada lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Terdapat beberapa punca atau faktor isu ini berlaku. Pertama, kurang penghayatan agama. Mereka cenderung melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama kerana tidak mempunyai pegangan yang kukuh. Kedua, personaliti semula jadi. Golongan lembut dan feminin lebih cenderung kepada lelaki. Ketiga, faktor kesunyian. Tiada kawan, teman wanita atau tinggal bersendirian cenderung pengaruh di media sosial. Keempat, pengaruh rakan sejenis. Persekitaran yang didiami oleh kelompok LGBT menyebabkan pengaruh yang kuat. Kelima, kurang perhatian dan kawalan ibu bapa. Kesibukan dan kelemahan ibu bapa dalam memberikan dan perhatian yang sebaiknya kepada anak-anak. Keenam, sokongan material. Kemudahan dan kemewahan yang ditawarkan dari pihak ataupun rakan yang mempengaruhi mereka ke arah budaya LGBT. Ketujuh, ketagihan kesan pengalaman mengalami gangguan seksual. Gangguan seksual di waktu kecil dan takut untuk memberitahu atau berkongsi pengalaman kepada pihak yang sepatutnya. Seterusnya, kajian LGBT dengan falsafah. Falsafah Pendidikan Negara ataupun FPN yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi, pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan lukisan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan sendiri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Menurut falsafah pendidikan negara, LGBT ini memberi kesan negatif kepada 5 cabang utama iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Begitu juga apabila kajian mendapati bahawa budaya dan pengaruh LGBT tidak selari dengan 5 prinsip rukun negara. Untuk seterusnya, cara mengatasi gelombang LGBT di Malaysia. Yang pertama ialah cegah LGBT dengan undang-undang tabiat. Menteri Agama mestilah memberikan arahan dan kuasa kepada Jabatan Agama untuk bertindak terhadap golongan LGBT untuk memberikan pendidikan atau tabiat supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Menggunakan apa jua cara dan kaedah yang mampu untuk menyelesaikan kemelut LGBT ini termasuk menangkap dan memenjarakan mereka yang terbabil dengan aktiviti ini supaya kesejahteraan masyarakat tidak akan terancam. Seterusnya ialah memboikot golongan LGBT. Majlis Agama Islam Selangor mendapati bahawa berdasarkan beberapa kajian lepas boleh disimpulkan bahawa boikot merupakan perkara ijtihad dan mempunyai hukum yang tidak tetap serta berubah-ubah. Masih tidak terdapat kajian berkaitan pemboikotan terhadap individu tersebut. Bahkan tidak ada kajian yang melihat secara langsung pemboikotan terhadap golongan LGBT dan produk yang dikeluarkan oleh mereka secara khusus. Oleh itu, kajian ini penting terutama dalam menjelaskan pemboikotan terhadap golongan LGBT menurut perspektif Islam. Hal ini merupakan satu kelompokan yang perlu diisi dalam menjalankan kajian mengenai pemboikotan terhadap golongan LGBT dan pelaku maksiat secara terang-terangan di Malaysia. Untuk seterusnya ialah melalui pendidikan. Melalui pendidikan formal dan tidak formal, ibu bapa dan para pendidik mestilah melaksanakan peranan masing-masing dengan memberikan pendidikan awal mengenai seks, didedahkan dengan hubungan seks dan naluri manusia yang normal, menyemak semula kurikulum di peringkat pengajian tinggi supaya tiada elemen negatif,
memastikan para pelajar tidak terdedah dengan ajaran sesat yang semakin berleluasa seperti teori evolusi ajaran Charles Darwin dan psikoanalitik oleh Sigmund Freud. Jika didapati ada keperluan untuk tujuan akademik misalnya, maka ia hendaklah dikemukakan secara kritis dengan menerangkan kepalsuan teori-teori tersebut. Dan untuk akhir sekali ialah tidak perlu memaksa Malaysia untuk menerima ideologi Songsang. Malaysia bertegas tidak akan mengalah kepada sebarang tekanan untuk menerima amalan Songsang di kalangan rakyat negara ini, terutama yang melibatkan unsur lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Malaysia seharusnya berpegang teguh kepada nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama yang sekian lama diterapkan di kalangan masyarakat tempatan. Jangan terturut dengan barat. Ada benda di barat seperti institusi perkahwinan sudah tidak diperlukan. Demikian juga kekeluargaan tidak diterima lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya adalah pandangan tokoh-tokoh tentang pengaruh LGBT di Malaysia. Pandangan tokoh yang pertama adalah Dr. Mazhar. Nama penuh beliau adalah Muhammad Hasri bin Zainal Abidin. Beliau merupakan mufti Perlis yang terkini. Beliau menyatakan bahawa kita wajar menjelaskan kepada mereka bahawa Islam menolak seruan dan amalan seks yang songsang tersebut. Namun dalam masa yang sama, Islam mengiktiraf sudut-sudut yang lain daripada segi keinsanan dan persaudaraan sesama Muslim. Pandangan tokoh yang seterusnya adalah daripada Jordan B. Peterson. Beliau merupakan seorang clinical psychologist daripada University of Toronto. Pandangan beliau terhadap LGBT adalah pasangan gay perlu menerima hakikat bahawa anak-anak perlu mempunyai modal kedua-dua jantina, percaya dalam hati mereka bahawa jantina adalah berbeza, menyedari bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang luar biasa untuk menyediakan anak-anak mereka apa yang mereka akan dapatkan dalam unit manusia klasik yang terdiri daripada bapa, ibu dan anak. Tokoh yang seterusnya merupakan seorang tokoh yang terkenal di seluruh dunia. Beliau merupakan Pope Francis, iaitu Bishop of Rome. Beliau merupakan ketua gereja bagi Kristian Katolik seluruh dunia. Beliau menyatakan bahawa keluarga ini terancam dengan usaha yang semakin meningkat di kalangan sesetengah orang untuk mentakrifkan semula institusi perkahwinan oleh relativisme, oleh budaya ephemeral dengan kekurangan keterbukaan terhadap kehidupan. Itu sahaja bagi pandangan tokoh-tokoh terhadap pengaruh LGBT. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada rakan kumpulan saya. Implikasi LGBT terhadap individu. Kebolehan dan kelebihan pada diri sendiri tidak diiktiraf. Aktiviti harian tidak dapat diterima oleh masyarakat. Penyakit wabak seperti AIDS, HIV dan berbagai penyakit kelamin. Implikasi LGBT terhadap kekeluargaan. Kekeluargaan akan merasa kecewa. Keharmonian dalam institusi keluarga terganggu. Nama baik dan maruah keluarga tercemar. Implikasi LGBT terhadap masyarakat. Mencerminkan kemunduran masyarakat. Memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Kesimpulannya, LGBT adalah satu isu moral yang perlu dibendung dari terus menular merosakkan generasi akan datang dan kemakmuran negara terjejas. Hak asasi manusia hanyalah alasan menghalalkan cara kecenderungan seksual songsang sesama jantina dan refleksi imej jantina berlawanan. Kedaulatan undang-undang akan terus menyemayungi rakyat dari tunduk kepada permintaan yang tidak berasas. Namun hak individu dijamin oleh perlembagaan negara. Kerajaan bukan kerajaan, masyarakat, keluarga dan individu perlu memainkan peranan membantu mencapai kehidupan yang lebih bertamadun. Sekian, terima kasih.